Mungkin ramai yang pernah dengar tentang Museum Negara dan pernah mengunjunginya. Di Thomson ini ada Galeri Warisan Polis atau Police Heritage Gallery yang merangkamkan sejarah pasukan polis Singapura. Pengunjung ke tempat ini boleh melihat pelbagai artifak yang dipamerkan dan juga persembahan multimedia yang menarik. Yuk, ikut saya. Pengunjung ke galeri ini boleh menyingkap sejarah pasukan polis Singapura hampir 200 tahun yang lalu. Antara yang menarik ialah artifak bersejarah yang digunakan bagi membasmi jenayah serta menyelami kes-kes polis yang lalu. Bagi kanak-kanak, mereka boleh mempelajari sejarah menerusi beberapa permainan interaktif. Tengok tadi, tugas yang mencabar. Bukannya senang nak jadi pegawai polis. Weh, mana Dr. Jaslan ni? Lapar pula. Doktor! Hey! We are here to experience the lunch at the Duck. Sure. Would you be able to brief us a bit? Yeah, sure. I just have to brief you a little bit. Can just maybe you want to experience how dining the Duck is like all about. Okay. Just before you go in, maybe you can just remove luminous watches. Okay, and switch off mobile phones, or then turn it to silent, because we want to have a complete darkness. We do not want to see any light inside the room itself. Are you ready? Thank you. Yes, we're ready. Let's proceed. Sure. Ditubuhkan pada 2002, makan dalam gelap atau dining in the dark merupakan usaha persatuan bagi orang-orang buta di Singapura atau Singapore Association of Visually Handicapped untuk menyedarkan orang ramai tentang masalah kehilangan daya penglihatan. Ia juga merupakan peluang bagi anggota persatuan itu untuk menyediakan makanan serta menjamu tetamu. Penonton di sebelah saya ialah Miss Fauzia, Senior Manager of Singapore Association of Visually Handicapped. Miss Fauzia, bagaimanakah sambutan terhadap program ini? Respons dari masyarakat amat menggalakkan, terutama sekali selepas liputan media. Malah kami dapat banyak tempahan dari sekolah-sekolah dan organisasi yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana golongan orang-orang cacat penglihatan ini menjalani kehidupan seharian mereka. Apakah yang boleh dimanfaatkan oleh anggota menerusi program ini? Pelatih-pelatih kami telah dilatih oleh terapis kami di SAVH dalam bidang khidmat pelangganan untuk menyediakan mereka dalam sektor makanan dan minuman. Ini juga memberi mereka peluang untuk berdikari daripada segi kewangan melalui pendapatan yang diraih. Inilah, bukannya senang nak makan dalam gelap Macam satu cabaran lah gitu. Tapi sekarang saya ada cabaran pula untuk Dr. Jaslan. Cabaran? Stres ni. Lebih susah daripada melahirkan bayi tak? Sikit lebih kurang gitulah. Tapi melahirkan lain pula. Okey. Tepatnya dekat jalan terus, naik tangga mesti dah sampai. Sudah sedia? Okey. Nak goreng telur tu tak boleh nak ada kerikit. Hai, apa pasal stres-stres ni? Jangan stres. Kan, bukannya Kak Mas nak suruh you buat kuih, bancur, lepas tu bakar. Dah siap pun. Okey, cabaran hari ini untuk hias kek saja. Agak mudah kan? Bikin kek ni secantik-cantiknya dan bertemahkan untuk yang tersayang. Pemenangnya dapat belajar di City Delight secara percuma. Wah, bagus ni. Bagus. Hebat ni. Menang ni. Tapi yang tak menang kena bantu saya. Cuci pinggan mangkuk. Boleh. Doktor boleh? Lah, kau pun doktor. Confirm doktor dah lah. Okey, dah bersedia? Mari kita mula. Okey, mula. Silakan. Doktor punya barang tu kat sana. Okey, saya punya. City's Delight telah ditubuhkan 5 tahun lalu sebagai memenuhi keperluan ibu-ibu yang tidak bekerja atau belajar membuat kuih dan berniaga kecil-kecilan.
Kini ia diiktiraf sebagai salah satu syarikat yang menawarkan kursus kepada wanita yang ingin mempertingkatkan diri mereka di bawah skim Social Enterprise Sense. Cantiknya. Sekarang macam mana? Bagaimana? Apa resultnya? Tentu siapa menangnya? Tentu saya. Okey, ini pada pendapat saya lah. Kalau kita menghiasi kek, kita harus ada banyak warna-warni. Jadi dari sini saya perasan kek Aizat buat cakap apa? Cantik, ada warna juga, tapi banyak pucat dia. Putih, banyak putih. Putih macam Aizat. Putih macam Aizat. Tapi doktor nampak apa dia buat sini? Dia bintik kan, jadi tak adalah kosong. Tak nampak janggal, ada siap-siap juga. Boleh tahan doktor. Jadi pemenangnya adalah jelas, Jelas. Pemenangnya agak jelas. Pemenangnya ialah doktor. Oh, jadi kalau gitu kerana doktor menang, doktor dapat pilihkan tempat yang kita nak pergi sekejap lagi. Mana doktor? Okey, sekarang kita dah hiasi kek. Sekarang kita pergi makan roti. Kedai roti ini sudah 8 tahun beroperasi di sini. Mereka masih mengekalkan tradisi lama untuk membuat roti, iaitu dengan menggunakan tangan. Kalau dahulu mereka selalunya membuat 1,500 roti Perancis setiap hari, kini mereka hanya dapat menjual 500. Aduh, sedapnya doktor. Dah lama saya tak makan roti fresh macam ini, dok. Kalau cacaran kopi lagi sedap. Kamu kenal gimana? Kalau kedai ini lama, kita akan pergi tempat yang lebih lama. Dari tahun 1961 hingga 1973, Singapura telah menjadi tuan rumah untuk perlumbaan kereta Orient Year Grand Prix yang berubah nama menjadi Singapore Grand Prix. Di trek sepanjang 4.86 km inilah pelumba perlu membuat 60 pusingan. Saya bukan nak menunjukkan kemahiran saya dalam Formula 1 racing, penonton. Seperti kereta, kuda pun boleh bergerak laju. Dan kuda yang saya akan tunjukkan anda semua ialah kuda yang istimewa. Yuk, ikut saya. Penonton, memperkenalkan ini ialah Rama. Tapi dia bukan untuk saya. Kuda-kuda ini semua untuk kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa yang kurang berupaya. Ialah satu cara terapi untuk membina keyakinan diri mereka dan juga memberi peluang untuk melakukan kegiatan yang luar biasa. Biarpun terletak di kawasan Thomson, Riding for the Disabled Association yang merupakan satu-satunya persatuan untuk menunggang kuda bagi orang-orang cacat ini dikunjungi oleh penduduk dari merata Singapura. Sejak ditubuhkan pada 1982, persatuan ini telah menjadi tuan rumah bagi ribuan kanak-kanak dan orang dewasa yang ingin merasai bagaimana rasanya menunggang kuda. So, Miss Jessie, thank you for pulling the horse for me just now. How does the people benefit from this program? Well, we have a lot of different kids with different disabilities, such as autism, Down syndrome, cerebral palsy, and all that. So different kids benefit differently because of their disabilities. So, for example, kids with cerebral palsy, the warmth from the horse stretches their bodies and relaxes their bodies. So when they get off, it's easier for them to walk and smoother. But also the volunteers have benefits as well because they learn to interact with kids that are different, animals, and they're outdoors. So they all have benefits. Jadi penonton, siapa yang berminat untuk jadi sukarelawan di tempat ini, jadi jangan malu-malu. So, Miss Jessie, thank you so much for having me here today. So, shall we go for another one more? Maybe perhaps I could pull the horse for you? Yeah, of course you can. Come, Rama. Mana ni? Wow. Mana Dr. Jasra ni? Janji kat sini. Penonton, saya pergi cari dia dulu. Saya kembali selepas ini. Okey? Are you ready? Ayo, Silver! Yeehaw! Au. Okey, go.